A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarin 'azim. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله إلى آخر الآية. وقال نبينا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه فهو عليه شاق له أجران. ثم أما بعد. Jadi alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT, kembali kita bertemu di dalam pengajian ilmu tajwid dengan menggunakan matan Tuhfatul Atfal, yang syarahannya diberi nama Nurul Jamal, yang mana matan Tuhfatul Atfal dikarang oleh Syekh Sulaiman bin Husain Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala. Okay, baik, kita akan sambung pada muka surat 50, yang mana pada pertemuan yang terakhir kita berhenti pada mukaddimah hukum mim mati, yang mana Syekh Sulaiman Jamzuri mengatakan pada permulaan hukum mim mati, wal mimu in taskun taji qabla al hija la alifin layinatin lidhil hija ahkamuha thalathatun liman dabat ikhfa'un idghamun wa izharun faqat. Kita dapat ketahui bahawa mim mati terdapat 3 hukum. Walau bagaimanapun, sebagai murajaah, ada yang mengatakan bahawa mim mati hanya terdapat 2 hukum sahaja. Di antaranya ialah Maki bin Al-Qisi, Maki bin Abi Talib Al-Qisi, mengatakan di dalam kitab Ibnu Jazari, dalam kitab An-Nashru, beliau mengambil mim mati bertemu dengan ba sebagai izhar dan bukannya ikhfa, menjadikan di sisi beliau hukum mim mati ada 2, iaitu idgham dengan izhar sahaja. Okay, baik. Dan ini telah diamalkan berdasarkan matan tu, berdasarkan apa petikan itu, Allahumma salli alaihi wasallam, di dalam kitab An-Nashru, Imam Jazari sendiri menyebut bahawa wa qad dhahaba jama'atun ka Abi Hasan Ahmad bin al-Munadi wa ghairuhu ila izhariha indaha izharan taman wa hunna ikhtiyaru Makki Al-Qisi wa ghairuhu. Ini apa yang diambil oleh Hasan Ahmad bin Ali dan menjadi pilihan kepada Makki Abi Talib Al-Qisi, pengarang kitab Ri'ayah dan juga kitab Al-Kashf, wa huwa alladhi alaihi ada bil Iraq, dan ini diamalkan di sisi qurra di Iraq wa sa'iri biladi syarqiyah, dan yang sekitar dengannya daripada negara-negara sebelah timur, iaitu Iraq, Iran dan sebagainya, diamalkan. Tetapi dimaklumkan pada orang kata pada zaman sekarang ni bahawa sanadnya telah terputus dan tiada lagi sanad mim mati bertemu dengan ba dibaca dengan izhar. Okey, baik. Kita sambung pada bait yang seterusnya, bait yang ke-20. Syekh Sulaiman Jamzuri mengatakan fa awwalil ikhfa'u 'indal ba'i wa sammihi syafwiyya lil qurra'i. Manakala yang pertama ikhfa' di sisi huruf ba dinamakan ikhfa' syafawi bagi segala qurra'. An-Nazim rahimahullah beritahu kita bahawa mim mati yang terletak sebelum huruf ba dibaca ikhfa', dan inilah hukum yang pertama yang dipilih oleh orang kata kebanyakan muhaqqiqin. Dinamakan ikhfa' syafawi bagi membezakan dengan ikhfa' hakiki. Okey, baik. Telah lalu bahagian ta'rif tentang ikhfa' telah lalu pada muka surat 44. Itu boleh rujuk apa ta'rif ikhfa'. Dan syafawi pula ialah kerana kedua-dua huruf itu berasal daripada bibir, makhraj bibir. Ba daripada bibir, abba, dan mim juga daripada bibir, amma. Jadi sebab itu dinamakan ikhfa' syafawi. Pasal mim nanti temu dengan ba. Dan cara sebutannya seperti yang telah jelas pada penyebutan iqlab yang telah lalu. Maka tak ada perbezaan lah antara penyebutan ikhfa' syafawi dan juga iqlab, sama. Tak ada orang kata apa iqlab nak kena renggang sikit, ikhfa' syafawi kena tutup rapat. Tak. Imam Al-Jazari sendiri mengatakan tiada bezanya
di dalam kitab An-Nashru, dia mengatakan tak ada bezanya antara iqlab dan juga ikhfa syafawi pada penebutan, pada pembacaannya. Jadi sama. Yang mengatakan beza tu agak pelik lah. Okey, baik. Seterusnya dia kata sebutan sama seperti sebutan iqlab pada telah lalu iqlab. Sebagaimana ulama menjadikan sebagiannya izhar, qila idgham. Ada pula yang mengatakan bahawa ianya mim mati bertemu dengan ba dibaca dengan idgham. Yang izhar kita tahulah. Itu adalah mazhab Allahumma salli ala Muhammad, Ahmad bin Munadi, dan juga diambil oleh Makki bin Abi Thalib Al-Qisi. Manakala idgham pun ada pula. Ini kita ambil daripada kitab Allahumma salli ala Muhammad, Daqaiqul Muhkamah yang dikarang oleh Syekh Zakaria Al-Ansari. Boleh rujuk kitab ni saja untuk ni lah. Allahumma salli ala Muhammad. Di sini dia kata di dalam menceritakan tentang bab mim mati bertemu dengan ba ni, dia kata qila bil izhar. Boleh tengok situ dia tulis qila bil izhar wa qila bil idgham. Ada yang kata izhar, ada yang kata idgham, bi idghamiha. Walau bagaimanapun kita tak tahu, kita tak dapat sumber yang mim mati bertemu dengan ba ni. Kita hanya dapat dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Zakaria Ansari, tetapi tidak dinyatakan secara sumber bersanad. Wallahu alam. Tapi yang ba tu ada dalam kitab, ada disebut di dalam kitab An-Nashru, dan kitab itu merupakan kitab yang digunakan pakai sebagai kitab yang orang kata yang telah ditahqiq secara detail. Okey, baik. Pembahasan seterusnya dinamakan dengan nama ikhfa syafawi. Tadi kita beritahu beza dengan ikhfa hakiki. Jadi contohnya inna rabbahu bihim, sama ada nak rapat atau nak renggangkan sedikit. Alam ya'lam bi anna. Okey, baik, sama macam ikhfa, sama macam iqlab, maaf. Seterusnya Imam Al-Jazari pula, Syekh Sulaiman Jamzuri rahimahullah ta'ala mengatakan pada bait 21, wasani idghamun bi misliha ata wa sammi idghaman saghiran ya fata. Dan yang ketua idgham, tadi cerita habis dah, mim mati bertemu dengan ba. Mim mati bertemu dengan ba, ada 3 qaul. Ada yang kata baca ikhfa, ada yang kata baca izhar, dan ada pula yang kata idgham. Mim mati bertemu ba saja ada 3 hukum. Itu khilaf. Yang cuma yang idgham tu adalah yang dhaif, Dan yang mim mati bertemu dengan mim tak ada lain lah, idgham saja. Mim mati bertemu dengan mim, hukumnya idgham mislain. Hukum yang kedua, idgham dibaca ketika mim mati terletak sebelum huruf mim, dan dinamakan juga dengan idgham saghir. Sebab tu dia kata wa sammi idghaman saghiran ya fata. Telah lalu pada bab idgham, muka surat ta'rif idgham, boleh tengok rujuk muka surat 40 dalam kitab yang sama, kitab tu Fathul ini itu Nur Jamal. Dan ta'rif saghir lagi akan datang pada bab mislain, mutaqaribain dan mutajanisain. Nanti kita akan cerita apa beza saghir dan juga kabir, istilah lah. Saghir tu kita tahu lah, saghir tu kecil, idgham kecil, tapi istilah dari sudut tajwid tu apa maksud. Okey, baik, nanti akan datang pada pembahasan yang akan datang dengan bab yang seterusnya. Jadi mim mati bertemu dengan mim, idgham mislain. Hurufnya hanya satu mim. Walakum ini tutup rapat lah, jangan buat renggang pula. Renggang memang salah. Amman dibaca dengan renggang. Okey, baik. Yang seterusnya faedah. Hukum idgham mislain juga berlaku pada fawatihus suwar. Idgham mislain berlaku juga, berlaku pada fawatihus suwar. Antaranya ialah apabila lam, mim mati pada huruf lam bertemu dengan mim pertama pada huruf mim. Lam alif mim, nampak mim mati tu, lam. Kita tak sorry lamu lama alami, kita tak boleh. Kita buat mim mati, lam mim. Nampak mim mati bertemu dengan mim, di situlah. Bagi contoh kan, tanya berikan satu contoh idgham mislain. Kita bagi alif lam mim, orang kata mana mim mati bertemu dengan mim, ada dalam tu. Kita bagi contoh pelik pada orang, tapi betul kena. Sebab tu kena dengung 2 harakat di antara lam dan juga panjang mim. Alif lam mim, nampak panjang 6, kemudian dengung 2, kemudian panjang balik 6. Jangan terus panjang lah. Jangan terus alif lam mim,
dengung dua tak cukup, atau kadang-kadang tak dengung langsung, lam mim terus, mim terus, tak ada dengung langsung. Begitu juga lam, alif lam mim sad, sama jugalah lam dengan mim tu akan bertemu idgham mislain dekat situ. Alif lam mim ra, jadi kena ra'i dengung di situ kerana hukumnya adalah idgham mutamatsilain atau idgham mislain. Baik, seterusnya bait 22, Syekh Sulaiman Jamzuri kata apa? Wa thalithul izharu fil baqiyah min ahrufin wa sammiha syafwiyah wahdhal lada wawin wa fa'an takhtafi liqurbiha wal ittihadi fa'rifi. Dan yang ketiga hukumnya adalah izhar. Dan yang ketiga izhar pada baqi daripada huruf-huruf hijaiyah dan dinamakan izhar syafawi. Selain daripada huruf yang disebut tadi dah beritahu lah, ikhfa huruf dia apa? Huruf dia ba. Idgham huruf dia apa? Ni cerita mim mati ya. Idgham hurufnya mim. Mim mati bertemu dengan mim, mim mati bertemu ba. Lain daripada tu semua adalah izhar kecuali satu saja, huruf alif, kerana mim mati tak akan bertemu dengan huruf alif. Okey, baik. Wahdhal lada wawin wa fa'an takhtafi li qurbiha wal ittihadi fa'rifi. Dekat sini Syekh Sulaiman Jamzari nak mengingatkan kita supaya berhati-hati. Jangan tersampai kita mengikhfakan pada dua huruf ini. Huruf apa ni? Dan hati-hati ketika mengizharkan mim mati di sisi waw dan fa. Ketika mana mim mati bertemu dengan waw dengan fa, boleh jadi kamu terbaca ikhfa. Wahdhal lada wawin wa fa'an takhtafi. Boleh jadi kita tak baca ikhfa. Kerana berdekatan dengan segala pada makhraj, kerana berdekatan dan bersekali liqurbiha wal ittihad, dan bersekali pada makhraj, maka ketahuilah. Nanti kita akan tengok syarahannya dan juga contoh. Izhar syafawi, hukum ketiga bagi hukum mim mati ialah izhar. Telah lalu takrif izhar pada muka surat 38. Apabila mim mati terletak sebelumnya pada huruf hijaiyah selain ba dan juga mim, dinamakan juga dengan nama izhar syafawi. Hurufnya 26. Hala baki kan. Bila ada kata baki itu maknanya semua sekali huruf hijaiyah ada apa? Ada 29. Tolak alif satu, tinggal 28. 28 tolak 2 pula, mim dengan ba, 26. 26. Okey, baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dekat sini ini semua contoh ni. Contohnya dan hanya berlaku dalam ni. Kebanyakannya ada berlaku dalam satu kalimah dan ada yang berlaku dalam dua kalimah. Contohnya ni, mim mati bertemu dengan hamzah. Hamzah ada, mim mati bertemu dengan hamzah. Mim bertemu dengan alif tak ada. Mim mati bertemu dengan ta ni. An'amta, izhar syafawi. Izhar syafawi. Darikum salasata atau salasah, darikum salasah. Yang kata izhar tu apa? Ingat lagi takrif izhar. Takrif izhar ialah kena pada makhrajnya tanpa idgham, tanpa dengung. Maknanya menyebut setiap huruf kena pada makhrajnya tanpa dengung. Jadi bila kata kena pada makhraj, mim, makhraj mim dekat mana? Apabila belaga dua bibir mulut. Tu kata izhar tu. Kena belaga mulut baru berlaku izhar. An'amta, tak boleh dia buat renggang. An'amta, tak izhar. Tak jelas dia punya izhar tu. Izhar mau kena makhraj. Bila kena makhraj maknanya makhraj mim rapat mulut. Yamhaqu, tak ada dengung. Kena makhraj dan tak ada dengung, itulah izhar. Okey, baik. Ini semua contoh, tak ada masalah. Cuma kita tengok yang tadi, wahdhal lada wawin tu, Syekh Sulaiman Jamzuri nak kata apa dekat situ. Dia kemudian Nazim rahimahullah ta'ala memberi peringatan ketika mengizharkan mim mati di sisi huruf waw, contohnya alaihim wala, dan juga huruf fa, contohnya allazi hum fi. Mim mati bertemu dengan fa sini, nampak? Kerana kebanyakan orang tersalah sehingga mengikhfakan pada kedua-duanya. Boleh jadi orang salah sebut, orang akan baca dengan ikhfa. Bila berlaku jadi ikhfa tu apabila mulut renggang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wala, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wala. Tu ghairil maghdubi 'alaihim wala,
mulut tak tutup rapat. Bila mulut tak tutup rapat, maka apa yang berlaku di situ ialah ikhfa, bukan izhar. Izhar kena tutup rapat. Ghairil maghdubi alaihim wala tutup rapat. Bukanlah suruh tutup tu sampai khomok bibir bukan suruh alaihim wala tu tekan sangat. Alaihim wala cukup tutup sehingga jelas dia punya makhraj mim. Betul lah dekat sini. Allazi hum fihi. Kadang-kadang bila orang baca kelut, orang akan baca dengan ikhfa dalam keadaan dia tak sedar, dia duk baca ikhfa. Allazi hum fi, bukan hum fi duk buat hum fi tu berlaku ikhfa di situ dalam keadaan dia tak sedar, dia buat ikhfa tak ada dengung. Hum fi, ikhfa tanpa dengung. Okay, baik. Kebanyakan orang mengikhfakan ini berlaku disebabkan berhampiran antara makhraj mim dan fa. Pasal mim dengan fa makhraj hampir. Mim dua bibir, fa pula gigi atas dengan bibir bawah. Afa. Hum fi, bila dekat dengan tu jadi orang lebih mudah dibaca dengan, orang kata dibaca dengan terbuka mulut pasal dah makhraj dekat. Jadi dia berlaku kesalahan pasal makhraj dekat. Macam kita baca Quran kita baca Quran dekat situ dekat situ ada ha, dekat situ ada ain. Payah nak sebut. Nak perbetul ha, lepas tu ada ain lagi. Contohnya hamzah, ada hamzah, ada ain. Hamzah dengan ain makhraj dekat. Jadi payah sikit. Boleh jadi orang sebut ada tu payah. Bila makhraj berhampiran dia akan menyukarkan penyebutan. Okey, baik. Ni mim dengan fa dekat. Kalau dekat tu yang jadi orang tersilap, boleh jadi tersilap. Begitu juga mim dengan waw, dia kata kerana bersamaan makhraj. Waw pun sama makhraj kerana waw pun dua bibir. Liqurbiha. Kata Nazim rahimahullah taala, liqurbiha yakni berhampiran. Yang ini dekat, hampir dia punya makhraj berhampiran antara mim dengan fa. Untuk makluman, makhraj mim dua bibir mulut, manakala fa bibir bawah dengan dan gigi atas. Tu jadi hampir. Wal ittihad bersekali, iaitu mim dengan waw, mim dengan dua, kedua-duanya makhraj yang sama. Untuk makluman, makhraj mim dan waw kedua-duanya pada dua bibir mulut. Guna dua bibir, guna bibir atas dan dua bibir bawah agak. Amma, awwa. Jadi awwa, cuma beza antara mim dengan waw, mim dia kena tutup, waw dia kena terbuka sikit. Dia bukan terbuka, dia muncung. Dia muncung, jadi dia tak tutup rapat. Beza kedua-duanya pada sifat dan juga cara penyebutan. Yang bezanya adalah sifat dan juga cara penyebutan. Yang waw perlu kepada kemuncung. Wallahu alam. Jadi dua huruf tu, mim mati bertemu dengan fa, mim mati dengan waw, perlu dijaga jangan sampai dibaca dengan ikhfa. Itu kata Nazim. Faedah, hukum izhar syafawi juga berlaku pada huruf fawati uswar. Mim mati izhar syafawi berlaku juga pada fawati uswar. Contohnya alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi. Mim mati bertemu dengan zal, ikhfa syafawi. Jadi tak bolehlah kita baca dengung, tak boleh kita baca idgham, kita sebaliknya kita kena baca izhar syafawi. Alif lam mim zalikal kitab. Mim zalikal kitab, tutup mulut rapat lah. Mim zalikal kitab. Nampak? Tu izhar syafawi berlaku ketika mana bacaan wasal lah. Begitu juga mim dengan sad ni. Antara lam dengan mim tu ada idgham mislain, tadi kita dah bagi tahu. Antara mim dengan sad tu berlaku izhar syafawi. Alif lam mim sad. Mim sad. Dia qalqalah pun kena dah lah. Tu qalqalah. Pasal sad ejaan dia sad alif dal. Jadi dal mati perlu diqalqalahkan. Okey, baik. Alif lam mim ra, mim dengan ra sama tak? Mim ra tutup mulut rapat tu. Tu izhar syafawi kena tutup mulut. Mim ra tutup tak rapat, tak jadi. Tapi huruf-huruf lain payahlah. Bukan payah apa, huruf-huruf lain payah berlaku kesalahan. Yang selalu berlaku kesalahan ialah mim mati bertemu fa, mim mati bertemu waw. Hamim wal kitab. Ini mungkin berlaku kan. Hamim
wal kitabil mubin. Mim wal kitabil mubin, tutup mulut rapat. Dan mim wal kitab, kalau terbuka tu mana dia kita belum menunaikan izhar syafawi. Okey, baik. Ini dia punya carta ringkasnya. Ini semua maklum bahawa mim hukum ada 3, ikhfa syafawi, idgham mislain saghir dan juga izhar syafawi. Seterusnya bab lam. Hukum lami al wa lamil fi'li. Serta tentang lam pada alif lam ta'rif dan juga lam pada fi'il. Kita baca sikit. Bait ke-24. Syekh Sulaiman Jamzuri rahimahullah ta'ala mengatakan, lillami al-halani qabla ahrufi ulahuma izharuha falta'rifi qabla arba'in ma'ashratin khudh ilmahu min ibghi hajjaka wa qaf aqimahu. Okey, baik. Kita ambil mukadimah dah lah. Pasal dia sangkut. Kalau tidak, kalau kita baca nanti dia tak faham lah. Hukum lam al dan lam fi'al. Kata lam mati terdapat 5 jenis. Tetapi An-Nazim rahimahullah hanya menyatakan 2 saja dalam ni. Ada 5 jenis. Kalau kita buka kitab tajwid yang terkini, kebanyakan akan dinyatakan 5 jenis ni, iaitu lam pada alif lam ta'rif, lam pada fi'al, lam pada huruf, lam pada isim dan lam amar. An-Nazim rahimahullah membincangkan di sini 2 jenis lam sahaja, kerana 2 ini ada Allahumma salli ala Muhammad, ada hukum yang berbeza. Maknanya ada hukum izhar dan ada hukum idgham. Maknanya alif lam ta'rif ni ada yang nak kena baca izhar dan ada nak kena baca izhar. Begitu juga lam fi'al. Lam huruf pun ada juga makna. Cuma dia tak dinyatakan di sini. Manakala lam isim dan lam amar semuanya izhar. Nanti kita tengok. Lam ta'rif. Lam ta'rif ialah huruf lam yang terdapat pada awal isim, ianya berbaris mati, sebelumnya alif wasal. Lam tu baris mati. Sebelum dia ada alif wasal. Alif wasal tu alif hamzah wasal lah. Jadi lam ta'rif tu ialah alif lam pada awal isim. Contohnya Quran, al-Quran. Jadi al tu adalah alif lam ta'rif. Contohnya kitab, al-kitab. Jadi alif lam ta'rif tu al-kitab. Jadi alif tu bukan alif hamzah qat'ah, tetapi alif tu adalah alif wasal, yang mana kalau kita baca terus dia takkan berbunyi. Dia takkan bunyi. Kalau contoh kita baca alhamdu kan, alhamdu kita mula dia bunyi, tapi kalau kita sambung bismillahirrahmanirrahimil hamd, jadi tak bunyi. Okey, baik. Dan ia juga merupakan huruf zaidah. Alif lam ta'rif ni adalah huruf tambahan. Maknanya kalau kita buang al-kitab, kita buang kitab, tetap dipahami. Sebab tu dikatakan sebagai huruf tambahan. Tambahan untuk inilah, untuk menjadikan dia makrifah. Tu ada faedah adalah tambahan tu. Tetapi kalau kita buang, tidak merosakkan makna asal. Mungkin merosakkan makna yang tersirat, tetapi makna tersurat kekal. Hukum alif lam ta'rif terbahagi 2. Ada alif lam ta'rif yang dibaca izhar dan ada yang dibaca dengan idgham. Itu kita akan bahaskan pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah subhanahu wa taala, jika diberi kesempatan, iaitu pada esok hari insya-Allah. Kalau tak ada masalah, kita akan esok hari pada dalam 5 suku insya-Allah. Wallahu subhanahu wa taala a'la wa alam. Segala baik pada Allah subhanahu wa taala, segala kekurangan saya mohon maaf, dan kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Ta'as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.